Bila mana menyebutkan tadi, yang mana kita tengok di Malaysia ini, kalau pelajar-pelajar untuk belajar tentang agama ke ataupun benda-benda lain lah, tak kisah, bila masuk universiti akan dapat zakat atas nama fisabilillah. Seperti yang Sahibus Samahah menyebutkan tadi, itu bukan pandangan muktamad mazhab Syafi'i. Jadi ini menunjukkan bahawasanya kita telah mengamalkan kepelbagaian pandangan dalam berinteraksi dalam masyarakat. Jadi bagaimana kita nak menghadapi perkara ini dalam kehidupan kita? Sebab kita tengok macam di Perlis pun ada pelbagai pandangan yang diberikan, bukan hanya satu pandangan, salah fatwa-fatwa Perlis dan lain-lain. Jadi mungkin Datuk boleh tolong jelaskan pada pelajar-pelajar yang baru sampai ke Perlis yang melihat ada benda yang agak berlainan dengan negeri yang lain. Okey. Ulama-ulama mazhab yang lain masuk syurga tak? Diterima di sisi Allah tak? Kau yang masuk yang dikira Islam mazhab Syafi'i saja? Kau semua dikira? Semua kira. Kalau kita ikut ulama-ulama yang lain dengan hujah dan dalil mereka, kita termasuk mengikut bertanya pada ahli ilmu ataupun tidak? Termasuk. Dia tak kena bertanyalah ahli ilmu, fas'alu ahla dzikr. Tanyalah ahli dzikr, ahli ilmu, in kuntum la ta'lamun. Jika kamu tak tahu, dia tak kata tanyalah hanya mazhab kamu saja. Dia tak. Mazhab datang kemudian. Ilmu datang dahulu. Mazhab bermaksud cara, metodologi, sesuatu aliran itu memutuskan hukum yang diambil. Mazhab Syafi'i diamalkan di tempat kita. Mazhab Hambali, Hanafi diamalkan tempat lain, Malik juga diamalkan tempat lain. Tetapi dalam kehidupan ni banyak benda yang kita tidak terikat. Orang Malaysia bayar zakat pendapatan, gaji, mazhab Syafi'i tak terima tu, tak iktiraf itu. Bahkan dia menghormati harta orang, tak boleh ambil tentu pasal. Tapi kita amalkan. Banyak sistem perbankan kita bukan mazhab Syafi'i. Bayar peterah guna duit pun asal bukan qaul dalam mazhab Syafi'i. Tambah yang lain kita amal ni, dengar lagu negara aku dan seumpamanya yang ada muzik, memang haram dalam asal mazhab Syafi'i. Tapi yang kita amalkan kebanyakan apa? Kita telah terkeluar daripada hanya satu mazhab. Kita banyak benda yang kita amalkan. Yang penting ialah kita amal di atas alasan dan hujah tu. Bukan Tuhan tanya, kamu hanya boleh ikut mazhab ni ya, kerana kamu orang Melayu. Orang Arab kamu ikut mazhab ni pula ya. Dia tak ada. Dia suruh kita ikut ilmu. Ilmu. Dengan menghormati mazhab dan ada disiplin di dalam isu mazhab ni, negeri Perlis ini dia mengamalkan, bukan menolak mazhab, tapi terbuka untuk mendengar keluasan mazhab. Saya buat contoh. Memang orang kata di dalam garis panduan dibolehkan, dia kata lafaz yang dibolehkan di Perlis, yang dicadangkan, aku terima nikahnya. Hakis bawah ni. Tapi oleh kerana dia tak sebut nikah, dia kata aku terima. Kalau saya kata hari itu, ulang-ulang, berarti saya menolak kaul majoriti. Saya kata saya terima. Terima. Tak payahlah duk ulang. Tapi bila mari orang yang sempit fikiran dia, dia pergi istiharkan zina dan seumpamanya. Ini sempit cara dia fikir. Padahal tadi, kalau nak ikut zakat tadi, dia pun tak boleh ambil, dan orang yang mengikut dia pun tak boleh ambil. Kaul mazhab Syafi'i hanya untuk fisabilillah, hanya untuk orang yang berperang saja. Contohnya. Tapi kita telah luaskan untuk membolehkan. Kita beli di Shopee, kita beli di mana, kita tak sebut aku jual, aku beli, yang menjadi tuntutan dalam mazhab Syafi'i. Tapi kita mengikut uruf yang faham apa maksud tujuan proses itu dibuat, akad itu dibuat. Seperti yang ditarjihkan dalam mazhab-mazhab lain yang lain, khususnya dalam mazhab Hanafi. Perlis dia lebih luas dalam hal yang seperti itu. Saya sebut contohlah, lama-lama semua mereka tahu. Dalam mazhab Syafi'i, harum manis tak wajib zakat. Siapa pernah makan harum manis ni? Baru main, belum makan lah. Tapi di Perlis fatwa dia, toki harum manis kena zakat. Tak ada dalam mazhab Syafi'i.
Sebab apa? Tu mazhab Hanafi. Pasal dia peroleh pendapatan toki harum manis lebih banyak lagi pendapatan toki padi. Ada orang melihat qutul balad, makanan asasi kena. Kita melihat apa yang terbit daripada bumi. Untuk adil, yang dapat setahun 200,000 tak kena zakat, yang dapat setahun 10,000 kena keluar zakat, tak padan. Betul tak? Di situ faedah keluasan kita. Hatta bila kita terlibat macam-macam, masa Covid, masa apa dulu, kita nak guna macam-macam keadaan baru ni, kita memerlukan fatwa yang lebih luas daripada satu sekolah. Betul tak? Orang yang belajar engineering, sini banyak belajar apa? Arts. Sains apa? Sains sukan. Okey. Kita tidak hanya sempitkan diri kita dengan satu tokoh saja. Betul tak? Kita ilmu berkembang. Orang baca daripada buku berbagai-bagai. Orang combinekan ilmu tu. Sehingga dia mengeluarkan acuan yang bagus. Ada benda yang tak berlaku pada zaman dulu, berlaku pada zaman ni. Memerlukan ijtihad yang baru. Mungkin ijtihad tu tak ada dalam mazhab ni. Tengoklah mazhab ni ada. Kita semak argument dia, alasan dia. Kalau dia sound, maksudnya kukuh, ada alasannya, maka boleh diamalkan. Faham tak ni? Faham tak? Kau terpaksa kata faham. Okay, mudah-mudahan faham. Faham tak? Maka diperoleh luas. Luas. Bila mari diperoleh, ada benda yang mazhab lain, saya buat contoh mudah lah. Ramai-ramai peroleh mestilah tanya pasal kunut. Betul tak? Kenapa tak ada kunut? Yang ni tengok saya jawab banyak lah. Kita tak pernah kata siapa kunut masuk neraka macam mereka kata tu. Peroleh kata kunut masuk neraka. Itu dia ditipu. Kita tak kata. Tapi kita kata kita pilih tidak kunut. Habis itu pasal apa tak kunut? Pelik pandangan tu. Tak pelik. Mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanbali, semua tak kunut. Majoriti orang Islam tidak kunut. Dah atas argument tu. Yang kunut, tak apa dia kunut. Tapi dalam pengamalan rasmi masjid-masjid boleh, dia mengikut fatwa yang rasmi. Tapi kalau sembahyang di bilik seorang-seorang dia kunut 2 jam, 3 jam, boleh tak? Boleh tak? Tak boleh lah keluar waktu. Boleh tak? Jadi kita negeri lain juga sebenarnya mereka dah buka dah sikit-sikit, tapi depa kadang-kadang depa tak segan nak abang lah, kan. Kalau kita tanya ni qaul mana, ya kita ambil qaul mazhab. Macam negeri-negeri yang kutip zakat pendapatan tu, kita tanya ni qaul mana? Tak ada dalam mazhab Syafi'i. Inilah mazhab Hanbali, mal mustafad. Tak apalah, kita ambil satu. Ambil satu boleh, ambil 2 boleh tak? Ambil 3 boleh tak? Kalau ambil semua tu dengan secara seadil dan seimbang, boleh tak? Boleh. Boleh. Dan demikian juga tabiat fatwa di peringkat internasional. Tengoklah European Council, fatwa dan banyak negara-negara lain, majma' fatwa, mereka tidak terikat dengan satu sekolah pemikiran. Demikian yang kita lakukan di negeri ini, insya-Allah. Kita tak buat keluar mazhab baru, cuma kita follow mazhab yang ada, cuma kita tak ikat hanya satu mazhab nak follow. Kita tengok yang mana kukuh dalam kes-kes itu, kita follow. Okay. Terima kasih.